Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi al-fadhil Ustaz Ahmad Radhi, tuan-tuan, puan-puan sedang jamaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan solat maghrib berjamaah dan insya-Allah kita dapat duduk dalam majlis ilmu pada malam ini dan kita berpeluang untuk bersama dengan al-fadhil Ustaz Radhi untuk kita meneruskan pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan juga, selepas solat isyak nanti kita terus akan buat tahlil arwah untuk hari yang kedua malam ini, untuk khasnya kepada Puan Hasnah binti Bakar yang meninggal dunia semalam, dan juga untuk Allahyarham Muhammad Rafi bin Makno, iaitu sepupu saya malam tadi meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat ke atas rohnya insya-Allah. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala la hawla wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Hasan yang saya hormati, Barisan Jawatan Kuasa Surau yang dimuliakan, barisan imam dan juga muadzin, seterusnya yang dikasihi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan kurniaan Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini melakukan perkara-perkara kebaikan. Kita dapat berjemaah dan seterusnya juga kita dapat berada dalam majlis yang mudah-mudahan majlis ini menepati jua dengan apa yang diistilahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga. Jadi alhamdulillah, dengan pemberian-pemberian Allah yang banyak ini, maka kita syukurlah dengan sebenar-benarnya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amalan. Mudah-mudahan insya-Allah kita mampu menjadi hamba yang benar-benar bersyukur pada Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Dia syukur ni dia tak cukup dengan lisan sahaja. Tapi syukur ini tadi mesti datang daripada lubuk hati kita, dengan kita mengingati segala-galanya kurniaan Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat ni semua daripada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah.
Ya, kebaikan yang kita perolehi pada hari ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak kerana Allah yang izinkan, jika tidak kerana Allah yang benarkan kita beroleh kebaikan, maka kita tak akan dapat. Sebagaimana yang pernah kita lihat dalam hadis sebelum ini, lama dah, mungkin sebelum PKP lagi, muslimin yang dirahmati Allah, bila mana Rasul ada menyebutkan, walaupun sekalian manusia ini berpakat untuk memberikan manfaat kepada kita, jika tidak diizinkan Allah, maka kita tak akan dapat manfaat tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi nak gambarkan bahawasanya semua perkara tersebut adalah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita kena syukur dengan sebenar-benar, dengan harapan bila kita bersyukur, kita beroleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah menambahkan lagi kebaikan kepada kita, la azidannakum. Dan juga semoga dengan kita syukur, kita selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, muslimin yang dirahmati Allah. Baik, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung sedikit lagi pelajaran daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan jauhkanlah daripada sifat takabur, besar diri ni, muslimin yang dirahmati Allah. Sebab dalam satu hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak masuk syurga orang yang siapa-siapa dalam hati dia ada sebesar biji zarah kibrin, takabur, sombong, rasa besar diri, muslimin yang dirahmati Allah. Jadi sifat takabur ni sangat buruk. Dia sangat buruk, muslimin yang dirahmati Allah. Dalam buku kita ini dibawakan dengan hadis bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini adalah hadis kursi, ya. Tak kala Allah Subhanahu wa taala melipat langit dan bumi. Ini tak kala ceritanya berlaku kiamat kelak, hari akhirat kelak. Lalu Allah bertanya, Anal Malik, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Aina mulukil ard. Aku adalah raja, aku adalah Al-Jabbar, yang maha hebat, aku adalah yang maha besar, maha takabur, ya, mutakabbir. Di manakah para raja dunia? Ainal Jabbarun, di manakah orang-orang yang angkuh dan perkasa? Ainal Mutakabbirun, di manakah orang-orang yang takabur, yang besar diri tadi tu? Tak kala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya, pada masa itu muslimin yang dirahmati Allah, barulah kita sedar, ya, barulah kita tahu yang berkuasa, yang maha kuasa tak lain tak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Jadi di antara cara untuk kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, tak lain tak bukan adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kan? Sehingga kan juga yang disebutkan juga dengan kita ini menghilangkan keakuan diri, sampai tara tu, muslimin yang dirahmati Allah. Kita tak rasa diri kita ini milik kita, tapi kita merasakan diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita rasa diri kita ini milik Allah? Tak kala kita melihat, kita terus merasakan kita melihat kerana Allah memberikan penglihatan, kita mendengar kerana Allah memberikan pendengaran, kita bertutur kerana Allah memberikan pertuturan, kita berjalan kerana Allah Ta'ala berikan kederat untuk berjalan, menggerakkan jari dan sebagainya. Semua perkara ni kita lihat Allah jua, muslimin yang dirahmati Allah. Bila kita telah lihat Allah jua dalam apa jua kehidupan kita, pada masa itulah kita tak nampak yang lain, kita hanya nampak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa itu jugalah muslimin yang dirahmati Allah, kita dapat
merasai keagungan, kebesaran Allah dengan sebenar-benarnya. Muslimin yang dirahmati Allah, ya. Itu yang susah tu, ya, yang kita nak dapat dalam kehidupan kita. Tapi susah tidak semestinya tak akan dapat. Boleh dapat, tapi kena usaha, kan? Ya Allah Ta'ala sebut juga apa dalam Quran, siapa-siapa yang bersungguh pada Allah, kan, bersungguh pada Allah, jihad berjuang untuk Allah, insya-Allah lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan untuk kita kepada Allah. Penting kita nak ke tak nak kepada Allah, itu saja. Selalu saya ulang perkara ni. Saya ulang untuk diri saya je sebenarnya, muslimin yang dirahmati Allah. Sebab kadang-kadang kita pada hari ini macam was-was, betul ke tidak nak kepada Allah. Kenapa saya kata demikian? Sebab kita masih ada rasa sayang lagi nak meninggalkan dunia, kan? Kita masih berasa sayang untuk meninggalkan habuan-habuan dunia. Rasa macam rugi pula, kan? Ya, tengok orang rumah besar, kan? Tengok orang kereta besar banyak pula tu, kan? Tengok orang duit banyak, bini besar tak ada orang nak. Kan? Bini ramai ya. Ya. Kan? Kita sayang. Jadi macam was-was. Kan kalau aku nak pergi pada Allah ni, pada masa tu segala perkara-perkara hak seronok dunia tu kita macam kena tinggalkan lah, kan? Tapi kita terlupa bahawasanya muslimin yang dirahmati Allah, bila kita telah pergi pada Allah, pada ketika itu kemanisan hidup kita bukan lagi pada dunia. Tapi kita tak boleh nak nampak perkara tu sebab kita tak pernah kecap lagi lazatnya ibadah. Itu je, kan? Kalau kita dah boleh rasa kecap manisnya lazatnya ibadah, kita tak pandang dah dunia tadi tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi dek kerana sekarang kita semua sedang mujahadah, berjuang, kan? Kadang-kadang dapat rasa seronok je semayang, kan? Tapi banyak kalanya tak rasa lah, kan? Rasa tu sekali-sekala saja. Seronok baca Quran, kan? Masa seronok tu kita baca prom, kan? Masa sekali duduk je habis separuh Quran 15 juzuk masa tengah seronok, kan? Lepas tu tak ada dah lah tahun depan pula. Kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Itulah kita, kan? Tapi para salihin, orang-orang yang memang dekat benar dengan Allah, orang yang benar-benar sudah mencapai kedudukan yang kita katakan tadi apa, segala perkara dilihat Allah Subhanahu wa taala, itu yang mereka tak rasa apa. Ibadah malam sepanjang malam pun, kan kita banyak dengar kisah-kisah orang soleh, wuduk isyak boleh pakai sampai untuk subuh dan sebagainya, kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Nak ceritanya mereka dah merasai seronok sembahyang, seronok zikir, kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Kita kena usaha lah, kita kena usaha. Baik. Dan satu perkara juga muslimin yang dirahmati Allah, tauhid juga kita kena jaga betul-betul. Jangan sampai hilang tauhid, jangan sampai hilang iman. Hilang iman muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak beroleh kemaafan daripada Allah. Sebab syirik pada Allah adalah sebesar-besar kezaliman, sejahat-jahat keadaan. Inna syirka la zulmun azim. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi jagalah iman, jagalah tauhid kita, ya. Dan iman tauhid kita ni boleh berlaku dengan banyak perkara je sebenarnya. Kadang-kadang kita tak sedar, mengaku masih lagi orang Islam, tapi takut-takutnya sebenarnya iman dah tak ada dah pun. Muslimin yang dirahmati Allah. Tambah-tambah kalau kita lihat dunia pada hari ini, macam-macam beragam perangai orang kita ni. Muslimin yang dirahmati Allah, ya. Tengok, lihat untuk iktibar, ya.
Bukan kita lihat dan tengok untuk mencaci maki. Muslimin yang dirahmati Allah. Marah pada mungkar, marahlah. Tapi jaga batasan, jangan sampai mencaci maki. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya? Baik. Kemudian kita tengok di sini ya, beberapa kata-kata orang-orang alim, orang soleh. Antaranya disebutkan di sini ada ulama berkata, tidak mendapat kemanisan akhirat sesiapa yang lebih suka dikenali oleh manusia. Maksudnya apa? Seronok dunia lah. Bila kata dikenali manusia ni seronok dunia, masyhur, kemasyhuran. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi orang yang suka kepada kemasyhuran apa semua ni, dia tak dapat dah akhirat. Tak nampak ya, dia tak akan dapat rasa bagaimana manis dan lazat akhirat itu tadi. Mereka tak dapat nak menghayati yang hidup akhirat ni, khususnya hidup yang beroleh rahmat nikmat Allah ni. Allahu Akbar, sangat hebat. Muslimin yang dirahmati Allah. Kan? Kalau paling mudah yang selalu saya bawa contohnya, sebagaimana yang kita baca itulah, yang selalu kita baca dalam suratul Waqiah tu kan. Kat situ pun Allah dah cerita dah sikit bagaimana hal orang yang akan beroleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bukan haji hafal ke surah Waqiah? Tak ingat dah? Kan? Yang bila Allah Taala sebut kita ala sururim maudunah, duduk atas singgasana tu kan, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, duduk beradab, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, ada pelayan-pelayan. Tengok dalam syurga kita duduk dalam istana, atas singgasana, ada pelayan, petik je nak apa. Bi'akwabin wa abari wa qa'sim min ma'in, kan. Boleh minum lagi daripada apa? Air arak, tapi yang tidak memabukkan. Muslimin dan rahmati Allah. Kemudian apa lagi? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan. Bukan setakat harum manis, kan? Lebih daripada harum manis lagi kita boleh rasa, kita boleh makan. Bukan setakat musang king, musang serigala king pun boleh makan juga. Muslimin dan rahmatullah. Syurga ni begitulah keadaannya. Ada lagi bidadari, wahurun ain. Muslimin dan rahmati Allah. Ya. Tapi orang yang mengutamakan dunia, mereka tak akan dapat rasai benda-benda tu. Mereka tak dapat nak menjiwai apa yang Allah Ta'ala sebutkan menerusi bicaranya, kalamnya. Muslimin dan rahmati Allah. Baik. Fudail bin Iyad pula berkata, telah sampai kepadaku bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sebahagian yang dikurniakan kepada hamba-Nya. Bukankah aku yang mengurniakan nikmat kepadamu? Bukankah aku yang menyembunyikan aibmu? Bukankah aku yang memadamkan namamu? Ya, Muslimin yang dirahmati Allah. Saya teringat ada ustaz-ustaz kita, saya tak ingat, rasanya lupa dah saya siapa punya ayat tu. Dia kata kita hari ni muslimin yang dirahmati Allah beruntung sangat ni kat dunia ni, sebab Allah tutup je aib kita ni sebenarnya. Kalau Allah buka aib kita ni, muslimin yang dirahmati Allah, tak ada orang main dengar kuliah saya mana ni, kan? Semua akan tengok, karut ustaz ni, kan? Buang masa je dengar. Tapi dek kerana Allah tutup aib kita, maka orang pun tengok kita bagus, kan? Masya Allah. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita hari ni bagus dek kerana apa? Dek kerana Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Itu saja. Kalau Allah tak jaga kita, muslimin yang dirahmati Allah, akan terbukalah segala aib keburukan kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Janganlah pula perasaan tak ada buruk. Ya, muslimin yang dirahmati Allah. Sama juga, ada ustaz kita pernah istilahkan bagaimana, kalaulah aib kita ataupun keburukan kita itu
boleh dihidu umpama kentut, kan? Buat buruk je bau busuk, orang tak duduk dekat kita. Pakai topeng bekas takat selapis, 10 lapis, lebih daripada COVID. Muslimin yang dirahmati Allah. Tapi dek kerana Allah jaga kita, wangi saja kita ni, kan? Tambah pula pakai minyak wangi bagus-bagus, wangilah kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Sahal bin Abdullah Tustari, ini nama tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh mereka yang, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Apakah yang paling sukar atas diri seseorang? Perkara yang paling sukar ke atas kita, apa benda? Dia kata apa? Al-ikhlas. Ikhlas. Itu yang paling payah. Kenapa ikhlas payah? Kerana laisa laha fihi nasibun. Kerana nafsu tidak mempunyai apa-apa bahagian di dalamnya. Sebab itu jadi payah. Sebab bila sebut tentang ikhlas ni, kita dah buat sesuatu perkara yang kita tidak mengharapkan apa-apa, kan? Macam kita mari surau malam ni lah, kan? Pun kita tak mengharapkan apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita beroleh keikhlasan. Muslimin yang dirahmati Allah. Ini sebagai contoh. Dan tak kira lah dalam perkara apa sekalipun yang kita buat, kita tidak mengharapkan apa-apa. Hatta tidak juga kita mengharapkan kita ini dilihat baik oleh orang, kan? Kadang-kadang bila kita beramal banyak ni, dia mari juga kadang-kadang terdetik rasa ni, kan? Sekurang-kurangnya orang tengok aku baik. Dah tengok, itu dah termasuk juga habuan untuk nafsu sedikit sebanyak. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ikhlas ni, dia langsung nafsu tak ada apa-apa bahagian. Pahala tak apa, tak ada masalah hak tu. Sebab muslimin yang dirahmati Allah, ni cerita pasal pahala ni pun muslimin yang dirahmati Allah. Cerita kita nak dapat pahala ni tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hal pahala ini sabit dengan Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi fitrah kita manusia, ya, dengan adanya janji-janji kebaikan, janji-janji pahala tersebut, itulah orang kata pendorong untuk kita berbuat sesuatu perkara, kan? Kalau kita tala ke situ saja, kita punya perasaan kita, insya-Allah mudah-mudahan kita masih lagi berada dalam ruang lingkup yang benar. Muslimin dan rahmati Allah, kan? Walaupun di sana ada juga perbincangan-perbincangan ataupun pandangan-pandangan yang mengatakan kalau boleh nak dapat apa niat untuk pahala pun, kalau boleh tak payahlah. Ada juga sampai tara tu. Muslimin dan rahmati Allah. Ini pada saya, siapa-siapa yang nak berpandangan ataupun berpegang demikian, silakanlah, tak ada masalah, boleh juga, kan? Tapi macam kita orang-orang biasa ni, biarlah untuk lapis pertama ni kita melihat pada sudut pahala, kita melihat pada sudut nikmat syurga Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya ia menjadi penguat, pendorong untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi insya-Allah muslimin yang dirahmati Allah, bila kita dah sampai satu peringkat, katalah lapisan pertama ni kita dah lepas, pada masa tu syurga apa semua ni kita dah tak nampak sangat dah, kan? Kita tak nampak sangat dah. Tapi yang apa lebih kita nampak adalah tentang apa? Tentang redha Allah, tentang kasih sayang Allah. Kita dah pergi ke situ dah. Muslimin yang dirahmati Allah, dia akan berlaku secara sendiri. Kan? Tapi macam kita yang masih lagi merangkak nak naik tingkat pertama ni, tak apalah, biarlah pahala syurga ini menjadi orang kata dorongan untuk kita, ya, pushing factor untuk kita beramal, mudah-mudahan insya-Allah, ya. Muslimin yang dirahmati Allah, yang kita tak naknya di sini mengharapkan bahagian di dunia ni. Itu kita tak nak. Apa jua habuan dunia kita tak mau. Muslimin dan rahmati Allah.
Tapi kalau kata habuan akhirat, tak apa. Sebab apa? Sebab itu ada dalam Quran, adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan habuan akhirat kekal. Jadi tak ada masalah pun kalau kita hendakkan habuan akhirat. Tapi kalau kita mensasarkan habuan dunia, pada masa itulah muslimin dan rahmati Allah, satunya ia telah berkait dengan hawa nafsu kita, dan yang keduanya habuan dunia tak kekal, boleh binasa bila-bila masa. Ya, muslimin dan rahmati Allah. Baik. Kemudian lagi berkata Yusuf bin Husain Ar-Razi, mengikut ada penulisan kata ia bersahabat baik dengan Zunnun Al-Misri. Ini nama-nama orang kata tokoh-tokoh Aulia Illah ni, muslimin dan rahmati Allah. Dia kata apa? Perkara yang paling berat di dunia ni ikhlas. Lagi sekali ikhlas. Berapa banyak aku cuba bersungguh-sungguh untuk menghapuskan sifat riak daripada hatiku, namun ianya seolah-olah tumbuh padanya, pada hati ni, dalam bentuk yang lain. Masya Allah. Muslimin dan rahmati Allah. Ya, ini tara-tara nama-nama yang kita katakan apa ya? Mereka yang sehingga ke hari ini nama-namanya disebut. Dek kerana apa? Dek kerana kesolehannya, dek kerana keilmuannya pun dia boleh bercakap benda-benda macam ini. Muslimin dan rahmati Allah. Kan? Jadi kenapa kita yang terang-terang muslimin dan rahmati Allah nak kata soleh benar pun tidak, kecuali yang memang IC-nya soleh, tak boleh kata apalah. Itu memang soleh betul. Kan? Itu anak soleh. Ya, anak yang soleh lah tu, mudah-mudahan insya-Allah. Ya. Tapi tara orang yang disebut-sebut akan kesolehannya pun merasai beratnya nak memperoleh nilai ikhlas dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada-ada saja rasa tadi tu mari. Kan? Kadang-kadang orang macam kita ni dia tak mari rasa riak tu direct. Dia tak mari kat tu. Kan? Dia tak adalah bila turun daripada rumah nak mari surau ni, minta-minta lah orang tengok aku mari surau. Tak ada. Kan? Ke tengok kiri kanan dulu. Itu kan kalau macam terrupa, baik masuk rumah balik je lah. Ya, muslimin dan rahmati Allah. Tapi kadang-kadang dia mari dalam bentuk lain macam mana? Dia mari dalam bentuk bila sebagai contoh kan, orang kata kita, orang tuduh kita, kau tak nampak muka surau? Pada masa kita macam mari kuajar betul. Kan? Kita ni padahal kau tak tahu ke aku ni pagi, petang, siang, malam kat surau. Tambah-tambah aku dah pencen, bukan setakat 2 waktu, 5 waktu aku dekat surau. Boleh kau kata aku tak datang surau? Kau ni. Dia kadang-kadang dia mari perasaan macam itu. Muslimin dan rahmati Allah. Ya. Ceritanya apa? Susah nak dapat ikhlas ni. Tapi adakah itu menjadi alasan untuk kita tidak usaha? Jangan, ya, jangan, muslimin dan rahmati Allah. Cuma kata-kata macam ni adalah kata-kata mereka yang ingin benar, dalam pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka ingin benar mencari nilai yang terbaik pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian juga ada disebutkan di sini, apabila diberi kemasyhuran pada permulaan, maka sedikit sahaja yang berjaya pada akhirnya. Seorang meminta nasihat daripada Bishr Al-Hafi. Ya. Dia digelar Bishr Al-Hafi ni kerana selepas dia bertaubat dalam kehidupannya, dia tak pakai selipar, dia kaki ayam. Muslimin dan rahmati Allah. Ini pun nama-nama orang kata tokoh-tokoh juga ni. Dia kata apa? Padamkan namamu dan perbaiki makananmu. Ya. Kemasyhuran ini pun di antara perkara yang banyak merosakkan kita, muslimin dan rahmati Allah. Baik. Ibrahim bin Adham, ini biasalah kita dengar, pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala
tidak membenarkan sesiapa pun yang mencintai kemasyhuran. Ya, muslimin dan rahmati Allah. Itulah. Habis kata-kata ulama dalam hal berkaitan bagaimana ya untuk kita pada hari ini jauh daripada sifat takabur dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini solid, benar-benar mukhlishina lahuddin, ya, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan rahmati Allah. Baik. Kemudian di sini kita tengok satu kisah teladan, cerita bagaimana Hasan Al-Basri. Pada satu hari Imam Hasan Al-Basri makan bersama kawan dia. Tiba-tiba datang seekor kucing. Maka mereka pun melemparkan sepotong makanan kepadanya. Ya, ya, kadang-kala orang-orang alim, orang soleh ni macam itulah. Buat baik mereka ni bukan setakat sesama manusia, tapi pada haiwan pun mereka berbuat baik juga. Kan? Orang biasa-biasa macam kita ni, dia tengok time lah. Time kita baik, baik. Time kita sepak dengan kaki, kita sepak je. Dia tengok time. Muslimin dan rahmati Allah. Ya. Jadi kucing tadi mengambilnya dan pergi dengan segera. Kemudian kucing tu mari lagi. Bagi lagi. Dia pergi, lepas tu datang balik. Ni bukan dia dah ni. Kan kalau kena kita kan. Baik. Lalu mereka mengetahui bahawa kucing tersebut tidak makan keseluruhannya. Lalu mereka pun siasat apa kucing tu buat. Maka Syekh berkata, Maha suci Allah, ini adalah haiwan yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan rezekinya melalui dia tadi untuk haiwan yang lain. Maka mungkinkah dia, yakni Allah, memberikan rezeki kepadaku, sedangkan aku mungkinkah Allah tidak memberikan rezeki kepadaku, sedangkan aku adalah hamba-Nya dan menyembahnya. Jadi apa? Yakinlah pada Allah. Kan? Tara haiwan di pun yang Allah tidak taklifkan untuk beribadah, menyembah dan sebagainya, ada saja rezeki untuk mereka. Kan? Sebab itu yang ada istilah ulat dalam batu pun boleh apa dah? Boleh hidup. Ya? Ulat dalam batu boleh hidup. Kan? Jadi kita tara manusia ni dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam kita patuh perintah Allah. Jadi kenapa kita tidak yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakinlah pada Allah. Ya, yakinlah pada Allah. Ya, Allah itu lebih mengasihi, lebih menyayangi hamba-hambanya. Ya, muslimin yang dirahmati Allah. Ini cerita orang-orang soleh ni macam itulah. Kadang-kadang pelik cerita-ceritanya. Muslimin yang dirahmati Allah. Serupa juga ada kisah kisah tentang puasa hari Ashura ni. Berlaku juga kepada satu orang soleh ni, saya tengok apa nama. Ceritanya apa? Ceritanya semut. Semut. Sebab biasa dia tengok semut ni makan. Tak salah saya, dia pun dia sentiasa beri makan pada semut. Macam tu lebih kurang lah. Tapi nak ceritanya, muslimin dan rahmati Allah, bila hari Ashura ni, semut tu tak makan. Semut puasa juga. Jadi muslimin dan rahmati Allah, kadang-kala cerita orang soleh ni pelik. Pelik, tapi perkara itu tidak mustahil. Kenapa Allah jelmakan pada mereka untuk pelajaran. Itu saja. Muslimin dan rahmati Allah. Tapi kalau orang macam kita ni, tak payahlah nak beri makan semut bagai, nak tengok semut bagai. Kan? Kita ni orang biasa-biasa saja. Kan? Ambil riset, sembuh je lah. Muslimin dan ya. Baik, itu dia. Ya. Habis perbincangannya, ceritanya pasal apa? Jauhi sifat takabur. Muslimin dan rahmati Allah. Ya, jadi ingatlah, jangan kita berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini dengan sifat-sifat kebesaran, sombong. Kita tak layak. Tak layak sikit pun. Macam mana kita boleh rasa layak? Kita ni sombong, kita ni rasa hebat,
kita rasa lebih pada orang. Pelik kan? Kenapa kita boleh rasa kita lebih pada orang? Walhal apa yang kita ada tu pun bukan milik kita sebenarnya, kan? Walhal kita ada, mungkin kita ada kelebihan di situ, tapi kita tak tahu yang orang yang kita nampak rendah tadi sebenarnya dia ada lebih tempat lain. Muslimin dan rahmati Allah. Jadi tak layak untuk kita sebenarnya dalam kehidupan hari ini merasa kita lebih pada orang lain. Muslimin dan rahmati Allah. Bahkan senantiasalah kita ini berasa kita ini kurang. Muslimin dan rahmati Allah. Baik. Untuk seterusnya, muslimin dan rahmati Allah, hadis yang seterusnya pada malam ini, hadis ini straightforward saja, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasul nak mengkhabarkan kepada kita beberapa dosa besar. Dosa besar ni banyak ya. Dan dalam kalangan dosa besar tu ada yang kiranya sebesar-besar dosa besar. Muslimin dan rahmati Allah. Dosa besar ini ditakrifkan suatu dosa yang mana terdapat dalam Quran ataupun hadis Rasul, yang Rasul beritahu terus, buat benda ni azab neraka, buat benda ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi dosa-dosa yang telah disebutkan dalam Quran ataupun hadis Rasul dengan balasan seksa neraka inilah yang dikelaskan sebagai dosa besar. Muslimin dan rahmati Allah. Ya, kalau kita tengok dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi, di situ disenaraikan lebih kurang 70 lebih dosa-dosa besar. Banyak. Muslimin dan rahmati Allah. Dan kenapa penting untuk kita tahu dosa-dosa besar ni? Sebab dosa besar ini nak bersih dia satu jalan saja, taubat nasuha. Kalau kita tak bersihkan dosa besar ni, muslimin yang dirahmati Allah, yang kita takut juga, sebab ulama pun bincang tentang perkara ni, yang kita takut juga adalah bila ada dosa besar, amalan-amalan kita buat, sepatutnya bila kita buat amalan, dia akan membersihkan dosa. Wuduk kita sebagai contoh, solat kita sebagai contoh, puasa kita sebagai contoh, semua amalan-amalan kita ni akan bersihkan dosa kita. Muslimin dan rahmati Allah, dia akan menghapuskan dosa kita. Tapi yang kita takut adalah bila mana ada dosa besar, dia terus menjadi dinding. Jadi amalan-amalan kita buat tadi, takutnya dia tak menghapuskan dosa-dosa kecil yang banyak tadi tu. Dosa kecil banyak, tapi tak terhapus. Kerana apa? Kerana ada penghalang. Apa penghalangnya? Dosa besar. Muslimin dan rahmati Allah. Sebab itulah muslimin dan rahmati Allah, ya, Rasul telah berikan teladan kepada kita, yang Rasul sendiri pun taubat seharinya 100 kali, ada riwayat sebut 70 kali. Banyak Rasul taubat. Tak ada dosa pun, tapi taubat. Muslimin dan rahmati Allah. Ya, kenapa taubat Rasul ini tak lain tak bukan, inilah nilai, orang kata apa, pengabdian sebenar yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai tara tu Rasul rasa macam kurang juga dia. Rasul rasa ada bersalah juga dia. Kan? Tara Rasul tu, muslimin dan rahmati Allah, pun ada rasa macam itu. Kenapa kita ni tak ada rasa bersalah? Itu yang pelik kita. Itu yang lebih kita daripada Rasul. Kan? Itulah. Istilahnya macam itulah. Muslimin dan rahmat. Tara Rasul tu pun yang dah bersih, yang dipelihara Allah Ta'ala, ada rasa macam itu. Patut-patut kita yang kotor ini, kita yang pastinya banyak dosa ni, kena lebihlah rasa itu. Muslimin dan rahmati Allah. Kalau boleh, biar dalam kehidupan kita duk fikir, Allah, banyaknya dosa, banyaknya salah, banyaknya silap. Kan? Supaya apa? Supaya mudah-mudahan insya-Allah lembut hati untuk kita ini tubu ilallah taubatan nasuha. Itu yang tendak sebenarnya. Nak nilai taubatan nasuha. Sebab bila ada taubatan nasuha, pada ketika kita bersih habis kita. Muslimin dan rahmati Allah. Dan dengan bersih habis itulah mudah-mudahan insya-Allah kita diharamkan Allah
daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak sebenarnya, muslimin yang dirahmati Allah, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selamat? Kerana kita beroleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit nasihat renungan muhasabah kita bersama pada malam ini, yang mudah-mudahan insya-Allah ianya memberi suatu kebaikan, natijah asbab kebaikan untuk kita semua, supaya Allah Ta'ala senantiasa pandu, bimbing kehidupan kita ini pada jalan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Doalah senantiasa hidayah taufik Allah senantiasa bersama kita, pandu kita sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala kasih dan redha kepada kita semua, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.